Ustaz Ismail dah sedia Boleh, boleh, boleh. Suara jelas tak? Jelas kan? Jelas, jelas. Okey, Okay, insyaAllah kita mulakan lah ya. boleh, boleh. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Amma ba'd. Baik. Selamat datang kepada semua. Sebelum tu, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua peserta bengkel asas ilmu alat, ilmu ulum hadis. Okey, ini adalah bengkel yang kedua. Selepas kita dah tahu, dah kenal ilmu mantik, hari ini kita nak kenal pula ilmu ulum hadis lah. Okay, yang mana semua ilmu yang kita bentangkan ini, iaitu 3 ilmu: ilmu mantik, ilmu ulum hadis, ilmu usul fiqh, adalah ilmu asas lah, asas ataupun ilmu alat untuk kita memahami ilmu-ilmu yang lebih tinggi seperti ilmu akidah dan juga ilmu fiqh. Baik. Hari ini pembentang kita adalah Ustaz Ismail Isman. Beliau merupakan graduan lah, atau lepasan Universiti Al-Azhar, merupakan anak murid masyayikh Azhar yang masyhur lah. Dan beliau sangat diyakini lah atas ilmunya dalam ilmu hadis khususnya. Baik. Jadi seperti yang diterangkan oleh Ustaz Hakim, kita punya marhalah ini adalah marhalah yang pertama, iaitu ilmu pengenalan. Kita nak kenal-kenal dulu ilmu-ilmu ni. Lepas tu barulah kita buat sistem daurah. Kita nak kenal ilmu ini lebih, bukan dalam pun, cuma nak kenal apa yang terkandung dalam ilmu ni. Setelah itu barulah kita belajar ilmu ini secara berkitab. Jadi kita ikut step by step lah. Mula kita kenal dulu ilmu ni, lepas tu kita belajar sikit-sikit dulu tentang ilmu ni, kemudian barulah kita belajar kitab ilmu, kitab yang yang menerangkan ilmu ini secara keseluruhannya. Baik. Tak apa saya membuangkan masa lagi. Saya persilakanlah Ustaz Ismail untuk teruskan pembentangannya tentang ilmu ulum hadis. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama sekali terima kasihlah kepada pihak Liqah Asyairah sebab sudi berikan saya ruang ni untuk berkongsi. Dan seterusnya terima kasihlah kepada saudara pengurusi majlis Ustaz Zakir kita yang semalam dia bentangkan, beliau bentangkan semalam ilmu mantik. So hari ni sampai giliran saya pula untuk bentangkan tentang ilmu ulum hadis. Sebelum tu saya nak pastikan dulu, suara jelas ke? Ke macam mana? Jelas Ustaz. Jelas. Jelas okay. Jelas tak jelas? Takut bergema? Tak ada kan? Tak ada gema kan? Kalau tak ada gema tak apa, okey. Buat first screen. Okey. Hari ini saya diamanahkan untuk membentangkan tentang ilmu ulum hadis. Ilmu ulum hadis ni yang asasnya bengkelnya adalah bengkel ilmu alat lah, yang rasanya semalam dah diterangkan, tapi mungkinlah ada sahabat-sahabat yang baru join hari ni kan, yang baru ikut serta hari ni, mungkin tak tahu apa tu ilmu alat. Jadi kita sebut sikit je lah ilmu alat tu apa dia. Ilmu alat ni dia adalah ilmu yang kita belajar untuk faham ilmu maqasid. Maknanya ilmu ni, ilmu dalam sistem pengajian Islam ni terbahagi kepada dua bahagian besar. Satu adalah ilmu yang dipanggil sebagai ilmu maqasid, iaitu tujuan. Dan kedua adalah ilmu yang dipanggil sebagai ilmu alat, ataupun yang orang panggil sebagai tangga untuk faham ilmu maqasid tadi, ataupun kunci untuk faham ilmu maqasid tadi. Jadi ilmu ulum hadis yang hari ini kita akan bincangkan hari ini adalah satu daripada bahagian ilmu-ilmu alat ni. Yang mana esok akan ada usul fiqh, semalam dah ada mantik, dan ada lagi beberapa ilmu alat yang kita kena kuasai ataupun yang kita kena paling kurang ada gambaran supaya baru kita boleh faham
ilmu maqasid. Ataupun dia akan memudahkan kita untuk faham ilmu maqasid tadi, ataupun ilmu yang dipanggil tujuan tu. Ilmu maqasid ni apa? Kita dah terang dah semalam. Ustaz Hakim ada sebut semalam. Tauhid, fiqah, itu semua ilmu maqasid. Ilmu alat ni digunakan untuk menjadi tangga kepada kefahaman ilmu maqasid tadi. Okey, kita tak nak panjangkan itu. So hari ni sebelum kita mula dengan slide yang pertama, suka untuk saya sebutkan bahawa kita kena tahu dulu bila bincang pasal ulum hadis ni, ulum tu sendiri dalam bahasa Arab adalah ilmu. Dia adalah kata ganda lah, kita boleh kata kata ganda pada ilmu. Itu ilmu-ilmu. Ulum tu maknanya ilmu-ilmu. So ilmu ulum hadis ni basically kalau kita terjemahkan jadi bahasa Melayu, dia jadi ilmu hadis lah. Jadi macam kelakar sikit, tapi basicnya adalah ulum hadis ni dia adalah gabungan daripada beberapa ilmu-ilmu untuk memahami hadis, Nabi. Okay, sebelum tu kita kena tahu dulu apa dia hadis. Persoalan pertama yang akan datang kepada kita adalah apa itu hadis. Sebab sebelum kita kenal ataupun kita boleh gambarkan satu benda, kita kena kenal dulu benda tu, betul tak? Jadi saya datangkan pertama sekali dalam slide saya dengan persoalan apa itu hadis. Nampak slide kan? Okey. Apa itu hadis? Jadi hadis tu macam yang tuan-tuan sahabat-sahabat boleh tengok dekat slide, iaitu sebarang percakapan, perbuatan, pengakuan, sifat, peribadi dan apa-apa yang dinisbahkan pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu semua dipanggil hadis. Jadi kita boleh kata apa orang panggil, kesimpulan dia, hadis tu adalah setiap perkara yang kita sandar pada Nabi. Semua perkara yang kita sandarkan pada Nabi itu dipanggil sebagai hadis. Sandar tu daripada maksud sandar yang direct. Yang kita kata Nabi buat benda ni, Nabi tak bagi buat benda ni, Nabi galakkan kita buat macam ni. Itu semua dipanggil hadis. Okey, jadi hadis ni dia adalah percakapan. Contohnya percakapan Nabi kata jangan makan berdiri contohnya. So jangan makan berdiri itu adalah kata-kata Nabi, percakapan Nabi. So itu dipanggil hadis. Bila kita nisbahkan pada Nabi, dia dipanggil hadis. Perbuatan, bila Nabi dalam riwayat Sayyidina Anas dan beberapa sahabat-sahabat lain riwayatkan bahawa Nabi SAW bila Nabi balik daripada musafir, Nabi akan solat 2 rakaat. Jadi masing-masing cerita. Sayyidina Anas cerita, aku lihat bahawa Nabi SAW bila dia balik daripada musafir, daripada keluar berjalan jauh, Nabi akan solat 2 rakaat. Solat 2 rakaat. Begitu juga bila Nabi masuk masjid ke, Nabi akan solat 2 rakaat. So benda ni bukannya Nabi yang cakap. Nabi tak cakap, aku kalau masuk masjid aku solat 2 rakaat. Tak, Nabi tak cakap. Tapi sahabat-sahabat sendiri bercerita apa yang diorang lihat daripada apa yang Nabi buat. So ini juga dipanggil hadis sebab dia dinisbahkan pada Nabi. Begitu juga pengakuan Nabi. Bila Sayyidina Khalid Al-Walid jemput Nabi untuk bertamu dekat rumah. Jadi biasalah bila kita jemput orang bertamu, kita akan bagi makanan apa semua kan. So dijamu makanan pada Nabi. Jamu-jamu makanan pada Nabi, salah satu makanan tersebut adalah ad-dab. Dab ni adalah biawak lebih kurang. So dijamukan dab. Tak tahulah masak apa kan, tapi dijamu dab. Dijamu dab. Lalu Nabi SAW tak makan dab tu. Nabi tak sentuh dab tu. Jadi ada setengah riwayat, Sayyidina Khalid Al-Walid ni tanya pada Rasulullah, Kenapa kamu tak makan wahai Rasulullah? Kenapa kau tak makan? Jadi dalam setengah riwayat juga Rasulullah jawab balik. Rasulullah kata itu bukan makanan kaum dia. Ada setengah riwayat cakap ataupun sebut macam tu. Jadi dalam situasi ni Nabi tak cakap yang Nabi tak suka. Dan Nabi tak cakap yang Nabi boleh makan benda tu. Nabi tak kata apa-apa. Nabi cuma kata tu bukan makanan kaum dia. Dan ini juga dipanggil hadis. Sebab apa? Sebab dia adalah pengakuan Nabi. Pengakuan Nabi bahawa itu Nabi tak larang, benda tu tak boleh, Nabi tak kata benda ni haram, dan Nabi juga tak kata benda ni tak ada apa-apa masalah. Nabi tak kata benda ni boleh, Nabi tak suruh makan, tak. Tak ada dua-dua tu. Nabi tak suruh, Nabi tak tegah. So ini juga dipanggil sebagai
pengakuan ni juga dipanggil sebagai, ataupun ikrar ni dipanggil juga hadis. Begitu juga sifat-sifat pribadi baginda SAW. Nabi ni tinggi, tak terlalu tinggi, tak terlalu rendah. Itu semua juga dipanggil sebagai hadis. Sirah, Nabi perang ke mana, perang Badar macam mana, perang Uhud, keturunan apa nama ibu Nabi, nama ayah Nabi, itu juga dipanggil sebagai hadis. Tapi dia jauh sikit lah daripada makna hadis yang kita biasa dengar. Tapi benda-benda tu juga dipanggil sebagai hadis. Jadi semua perkara basically adalah setiap yang dinisbahkan kepada Nabi itu dipanggil hadis. Okey. Jadi sekarang ni, bila itu hadis yang dalam, kita panggil apa? Dalam takrifan ataupun definisi yang general ni kita kata macam tu. Ataupun definisi umum ni kita panggil hadis tu semua yang dinisbahkan kepada Nabi. Sekarang ni, hadis-hadis ni dengan yang ada di zaman kita ni, dia datang ataupun sampai pada kita melalui satu yalah, kita dengan Nabi berapa tahun beza kan? Jauhnya kita dengan zaman Nabi ada lebih daripada 1400 tahun. Jadi jauh. Jadi nak sampai hadis tu ke zaman kita ni, dia perlukan kepada jalan ataupun orang yang bercerita. Dia perlukan pada perantara antara kita dengan Nabi. Dia orang ni lah yang sampaikan, sahabat dengar daripada Nabi, dia sampaikan pada orang seterusnya, dan sampailah pada kita. Jadi hadis, kalau dalam kita kata istilah realiti dia, bila orang sebut perkataan hadis, ada dua perkara yang akan terlintas dalam kepala kita. Bila orang sebut perkataan hadis, sepatutnya ada dua perkara yang akan terlintas dalam kepala kita. Iaitu apa? Hadis tu terdiri daripada dua komponen. Komponen asas hadis ni ada dua. Pertama yang disebut sebagai sanad ataupun isnad. Dua-dua tu maksud dia sama lah. Namanya dua-dua tu maksud sama. Sanad dengan isnad, ataupun yang sanad ataupun isnad, dan yang seterusnya komponen yang kedua adalah matan. Baik, sanad ni apa dia? Sanad ni basically dia adalah rangkaian pencerita. Dan dipanggil juga sebagai perawi. Diorang ni ceritakan hadis. Dia dengar daripada Nabi, sahabat dengar daripada Nabi, dia cerita pada orang-orang seterusnya. So dia dipanggil pencerita. Bila orang yang bercerita tu ramai, ada 5 orang, 10 orang nak sampai kepada kita contohnya, 20 orang nak sampai kat kita. So semua yang 10 orang, 20 orang ni dipanggil sebagai rangkaian pencerita. Bahasa Inggeris dia orang panggil pencerita ni sebagai narrator. Jadi sanad ni adalah the chain of narrator. Dia adalah rangkaian atau rantaian pencerita. Diorang ni sanad lah. Yang ni lah sanad. Kalau kita tengok kalau kita buka buku hadis, contohnya Sahih Imam Bukhari, kita akan jumpa ada awal-awal dia Imam Bukhari sebut daripada sekian sampailah kepada sahabat bahawa Nabi SAW bersabda. Okay, yang itu sanad. Adapun yang selain daripada sanad, selain daripada para pencerita ni, yang ni dah dipanggil sebagai teks hadis ataupun matan. Bahasa Arab dia matan lah. Bahasa Melayu dia adalah teks hadis ataupun mesej, cerita yang disampaikan. Kalau dia ada cerita, ceritalah. Kalau dia tak ada cerita, dia adalah semata-mata lafaz lah, lafaz Nabi. Contoh, yang macam kita bagi contoh tadi, Nabi kata jangan makan berdiri, contoh. So itu adalah matan. Itu adalah teks hadis tadi. Dua komponen ni bergabung yang kita panggil sebagai hadis. Sanad tadi dan matan. Saya nak kalau saya terlaju ke apa ke, mohon pengerusi majlis bolehlah tolong remind ke apa, sebab ramai yang join nervous pula. Lama tak cakap dalam orang yang ramai macam ni. So macam tu. Hadis ni dia adalah sanad dan matan, itu hadis. Jelas Baik. Bila kita dah kenal apa itu hadis, barulah kita boleh bincang pasal tajuk kita yang utama hari ni, iaitu ilmu ulum hadis. Baik. Sebelum ni kita nak bagi contoh. Ini contoh apa yang dimasukkan dengan sanad dan apa yang dimasukkan matan daripada sudut orang panggil apa? Realiti dia. Okay, kita buka buku hadis, kita nampak ada nama fulan sekian, kemudian ada lafaz Nabi.
Nabi kata contoh innamal a'malu binniyat, Nabi kata. Okey. Itu hadis. Tapi kita nak gambaran apa sebenarnya, maknanya proses apa yang berlaku sebagai hadis ni. Jadi contoh yang saya datangkan ni, kita tak nak bagi contoh yang susah sebab kita tak tahu siapa yang dengar ni. Mungkin ada yang pernah belajar ilmu ulum hadis. Mungkin ada yang tak pernah belajar, ni first time dengar. Jadi kita tak nak bagi contoh daripada buku-buku hadis, maknanya contoh perawi-perawi yang sebenar. Kita bagi contoh yang simple je. Okay, sahabat-sahabat boleh tengok slide tu. Yang awal, fokus dekat yang atas, yang daripada speaker sampai ke buku tu. Okay, yang ini daripada kitab hadis. Kita bagi contoh ataupun kita umumkan lagi pada situasi zaman kita. Okay, bayangkan speaker tu adalah satu cerita ataupun perkhabaran tentang rumah terbakar. Rumah siapa yang terbakar? Let's say lah nama tuan punya rumah tu Pakcik Bakar. Pakcik Bakar rumahnya terbakar. Okey, Pakcik Bakar rumah dia terbakar. Ini satu berita. Okey, kemudian Pakcik Bakar ni rumah dia terbakar, jiran dia nampak. Jiran dia A lah, jiran dia A. Jiran A ni nampak. Jadi dia pun kira dia lihat sendiri macam mana, ataupun dia yang dengar sendiri Pakcik Bakar yang cerita rumah dia terbakar. So dia dengar, dia pun kemudiannya ceritakan kepada B. Which is B ni, dia tak dengar daripada Pakcik Bakar direct. Dia dengar daripada A yang rumah Pakcik Bakar terbakar. Okay. Jadi B ni, dia kemudiannya cerita kat orang lain. Dia cerita dekat, katakanlah, saudara dia. C dengar daripada B. Tapi C tak dengar daripada A dan C tak dengar juga daripada Pakcik Bakar sendiri. Betul. So macam itulah proses proses cerita ataupun perkhabaran ni sampai pada kita kan. Kita baca daripada surat khabar. Tapi sebelum dia ada dalam surat khabar, ada orang yang perantaranya untuk orang yang tengok betul-betul benda yang jadi tu, kemudian diceritakan pada orang seterusnya, diceritakan sampailah masuk dalam surat khabar. Okay, katakanlah dekat tempat kitab hadis tu ataupun tempat buku yang kita tengok dalam slide tu adalah tempat surat khabar, reporter, wartawan. So C ni kemudian bercerita pada wartawan. Jadi antara Pak Bakar dengan pencerita ataupun reporter wartawan tadi ada 3 orang. Betul tak? Ada 3 orang yang bercerita. A, B dan C. Jadi A, B dan C ni inilah yang dipanggil sebagai sanad. Macam itulah sanad. Sanad ni adalah jalan daripada sumber maklumat tadi, which is dalam kes sanad hadis daripada Nabi lah. Perantara daripada Nabi sampai kepada kitab hadis. Maksudnya sebelum dibukukan dalam Sahih Bukhari, sebelum dibukukan dalam Sahih Muslim, jalan-jalan ni adalah yang inilah yang dipanggil sebagai sanad. Okey, tuan-tuan boleh tengok ataupun sahabat boleh tengok speech box ataupun speech bubble. Speech bubble tu itulah yang dipanggil sebagai matan. Benda apa yang disampaikan, benda apa yang disampaikan kepada orang seterusnya sampai kepada orang seterusnya. Yang inilah yang dipanggil matan ataupun teks hadis. So basically setiap hadis tu, bila kita baca setiap hadis tu, benda ni yang kena ada kat dalam kepala kita. Okey, maknanya bila kita baca jalan-jalan nama-nama orang yang nama ramai tu, kita tahu, oh ini maksud dia adalah daripada Rasulullah ni, A ni dengar, kemudian B ni dengar, kemudian C ni dengar, kemudian sampailah kepada pemilik buku tu. So macam tu, itu benda yang kena ada dalam kepala kita. Okay, sekarang ni katakan di tempat speaker tadi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah dia adalah sumber wahyu, betul? Rasulullah lah orang panggil apa? Syariat. Rasulullah lah orang yang menggagaskan syariat. Rasulullah lah sumber wahyu. Perintah Allah semua Rasulullah yang sampaikan. Jadi Rasulullah bila dia berkata contohnya, jangan makan berdiri, macam tadi kita katalah, jangan makan berdiri. Jangan makan berdiri itu duduk dekat tempat bubble, speech bubble tu, yang pertama. Jadi didengar oleh A. A dengar. A ni sebab dia dengar daripada Rasulullah direct, dia jumpa dengan Nabi, dia dipanggil sahabat. So dia dengar daripada Rasulullah apa yang Rasulullah kata tadi, iaitu jangan makan berdiri.
Dia pun sampaikan kepada orang seterusnya B dengan jangan makan berdiri juga. Dan begitu juga pada C disampaikan dengan lafaz yang sama, jangan makan berdiri. So Rasulullah A, B, C ni satu jalan ataupun ni satu sanad, dipanggil satu sanad. Katakan tiba-tiba jadi satu kes B ni dia dah dengar daripada A. Dia dengar daripada A, which is A ni adalah guru dia lah. Guru dia dalam 50 tahun lepas. Lepas tu C ni masa dalam lepas 50 tahun C ni datang dengar daripada B. Dia dengar hadis jangan makan berdiri daripada B. Okey, selesailah. Kemudian lepas dalam 30 tahun lepas tu, which is B tu waktu tu umur dia dah 80 tahun. Dah 80 tahun lah dia dengar hadis tu. Dia pun dah start lupa. Dia dah start lupa. Jangan makan berdiri ke jangan makan duduk contoh. Jadi dia pun keliru. Bila dia keliru, apa dia buat? Dia ingat, oh, aku teringat dulu C pernah ambil hadis ni daripada aku. Jadi, dia pun pergi jumpa C. Dia jumpa C, dia cakap dengan C. Kau pernah dengar tak hadis tentang makan? Aku tak ingat. Hadis ni Nabi kata makan berdiri ke jangan makan duduk. Jadi dia pun tanya dekat C. C ni yang pernah dengar daripada B. So dia pun riwayatkan, dia pun ceritakan, dia pun sampaikan hadis tu pada B. Jadi waktu tu, sanad hadis ni akan jadi A daripada C daripada B. Bila B nak riwayatkan pada orang lain, dia kena sebut aku dengar daripada C. Okey, sekarang ni C dengar tak daripada A? Isu dia. A, okey. Pening pula kan? A ni, A daripada C, daripada B. B bila nak sampaikan hadis, B kena kata, aku dengar daripada C, yang C dengar daripada A, yang A dengar daripada Rasulullah, betul? So itu juga satu jalan baru. Kita tolak tepi lah kan, C tu dengar ke tak daripada A. Tapi macam tu, sebelum dia dibukukan dalam buku-buku hadis, macam tu. Jadi ada dua jalan dah sini. Sekarang kita ada jalan A, kita ada jalan Rasulullah, A, B, C. Kita ada jalan Rasulullah, A, C, B. So semua jalan A, B, C, ni dipanggil sebagai sanad. Saya tak nak panjang lagi, saya tak nak peningkan lagi. Macam tu, okey. Itu dia punya umum lah. Okay, itu contoh ataupun orang panggil apa? Gambaran yang lebih dekat lah saya rasa untuk faham apa itu hadis. Sekarang ni baru kita masuk pada definisi ulum hadis. Okey, definisi ulum hadis. Ulum hadis, lepas kita dah tahu dah apa itu hadis tadi, barulah kita boleh terang apa itu ulum hadis. Ulum hadis ni, dia adalah ilmu yang macam mana tuan-tuan boleh tengok, ilmu yang dengannya diketahui hal keadaan sanad dan matan. Bagaimana bentuk ianya diterima dan disampaikan, iaitu tahammul dan adab, dan sifat-sifat perawinya dan lain-lain perkara yang berkaitan. Okay, basically ilmu ulum hadis ni macam kita sebut awal-awal tadi, ulum hadis maknanya ulum tu adalah kata ganda kepada ilmu. So dia ilmu hadis, dia adalah cabang-cabang ilmu. Yang mana cabang-cabang ilmu ni berbincang tentang hal keadaan dua benda tadi, dua komponen tadi yang kita sebut. Hal keadaan komponen sanad dan matan tadi. Dia bincang pasal sanad, dia bincang pasal matan. Itu adalah ilmu ulum hadis. Okey, daripada sudut apa? Daripada sudut bagaimana bentuk sanad dengan matan ni, dia macam mana bentuk dia? Dia ni diterima ke? Dia ni ditolak ke? Dan kemudian dia disampaikan macam mana? Antara, okay, macam yang contoh yang kita bagi tadi kan, antara A dengan B dengan C tadi, A dia dengar daripada Nabi SAW, so memang dia dengar lah, dia dengar. Okay, tapi bila sampai kat B, B ni dengar daripada A, bila dia nak sampaikan dekat C, apa dia kena buat? Dia boleh gunakan cara yang sama dengan bercakap. Dia cakap lah, aku dengar daripada A bahawa A dengar daripada Nabi, Nabi kata jangan makan berdiri. Dia boleh kata macam tu. Ataupun dia boleh menulis. Dia boleh tulis. Dia tulis, aku dengar, tapi tulis lah. Aku dengar daripada Nabi, aku dengar daripada A bahawa A dengar daripada Rasulullah, bahawa Rasulullah bersabda, jangan makan berdiri. Contoh. Jadi itu semua dipanggil sebagai macam mana sifat
hadis tu diterima dan disampaikan. Dia terima daripada A dalam keadaan yang dia dengar daripada A direct. Kemudian bila disampaikan, dia boleh sampaikan dalam bentuk lain, dalam penulisan contohnya. So itu semua perbahasan yang ada dalam hal keadaan sanad dan matan tadi. So ulum hadis dia adalah ilmu yang dalam dia kita boleh tahu hal keadaan sanad, kita boleh tahu keadaan matan tadi daripada sudut dia diterima ke ditolak, dia macam mana dia disampaikan dan macam mana dia diterima. Dia disampaikan macam mana, dia diterima macam mana, kemudian sifat-sifat orang yang sampaikan tu. Sifat-sifat orang yang sampaikan tu. Orang yang sampaikan ni dia ni orangnya soleh contohnya. Dia ni orang masjid contoh. Ataupun dia ni orang yang bertakwa. Ataupun boleh jadi orang yang sampaikan tu, oh dia ni rupa-rupanya penipu. Ataupun dia ni menipu. Bila dia sembang dengan sama-sama manusia, dia kuat menipu. Tapi bila dalam bab hadis Nabi, dia jaga lidah dia. Dia tak menipu melainkan pada dia tak menipu. Melainkan pada urusan-urusan dunia je. Urusan-urusan dunia je yang dia menipu. Pada urusan agama, pada urusan hadis, dia tak pernah menipu. Ataupun dia ni contohnya, dia ni ada fahaman-fahaman sendiri. Dia Mu'tazilah, dia Syiah, dia ada fahaman-fahaman yang dia percaya. So dia ni ahlul bid'ah. Jadi adakah periwayatannya diterima? Dan semua-semua benda-benda ni, ini adalah perbahasan-perbahasan yang ada dalam ilmu ulum hadis. Baik. Seterusnya, kita dah tahu apa tu ulum hadis. Ulum hadis yang macam kita sebut tadi lah. Sekarang kita nak tahu apa dia topik perbincangan dalam ulum hadis. Disebabkan tadi kita dah kata ulum hadis ni dia adalah ilmu yang bahas tentang hal keadaan sanad dengan matan. So benda yang dia bincang mestilah sanad dengan matan. So dia bincang sanad, dia bincang matan. Dia bincang apa tu sanad, apa tu matan, dan dia tengok sanad tu daripada sudut sanad dengan matan ni diterima ke tak. Okey, kalau dia diterima, dia dihukumkan dalam apa? Bila dah diterima, dia apa? Dia sahih ke? Dia hasan ke? Dia dhaif ke? Okay, kalau dia ditolak, dia ni dhaif ke? Dhaif ringan ke? Ke dia ni dhaif yang berat? Ke dia ni palsu terus? So, itu adalah topik perbincangan ulum hadis yang dipanggil sebagai maudhu' lah. Maudhu' ulum hadis. Baik. Terus, okey, bila kita cakap pasal ulum hadis, saya rasa saya tak laju lah. Saya rasa macam laju saya faham sikit Bila kita cakap pasal ulum hadis, sekarang ni, ulum hadis ni, kita kata tadi, ulum ni dia adalah ilmu yang, dia adalah ilmu-ilmu, kata ganda. So, dalam dia banyak cabang-cabang ilmu. Okey, ulum hadis ni, secara umumnya dia terbahagi kepada dua jenis. Maknanya cabang-cabang tadi tu, bila para ulama kita semak-semak, tengok-tengok, okey, yang ni sesuai masuk dalam kategori ni. Yang ni sesuai masuk dalam kategori lagi satu. Jadi dia orang pecahkan kepada dua kategori besar dalam ulum hadis. Yang dipanggil sebagai ilmu hadis riwayah dan kedua ilmu hadis dirayah. Dua ni orang panggil kategori besar yang menyempurnakan bulatan yang dipanggil sebagai ulum hadis. So tu sebab saya datangkan dia dalam bentuk separa bulatan. Sebab kalau bulatan tu penuh dipanggil ulum hadis. Sebahagian-sebahagian ni, okey, sebahagian yang pertama, kategori yang pertama ni dipanggil sebagai riwayah, kategori kedua dipanggil sebagai dirayah. Apa dia hadis riwayah? Ilmu hadis riwayah ni lah yang kita panggil zaman sekarang sebagai ilmu hadis. Ilmu hadis ataupun syarah hadis. Inilah yang dipanggil sebagai ilmu syarah hadis. Iaitu fokus dia pada matan. Dibincangkan matan. Dibincangkan apa makna yang ada dalam matan. Dibincangkan mesej apa yang Rasulullah nak bagi tahu dalam matan. Contoh macam tadi, kita kata Rasulullah kata jangan makan berdiri. Okey, kita bincang satu-satu perkataan yang Nabi guna. Apa maksud jangan kat sini? Adakah jangan kat sini maksudnya haram? Haram makan berdiri. Ataupun maksud jangan kat sini adalah makruh makan berdiri. Maknanya syarak ataupun syariat tak bagi kita makan berdiri ataupun tak galakkan kita makan berdiri. Tapi kalau kita makan, tak dapat apa-apa lah. Kita tak dapat dosa, tak dapat pahala. Tapi kalau kita tinggalkan, kita dapat pahala. Itu jangan. Okey, kemudian makan. Makan tu apa dia pula? Makan ni adakah makan makanan kecil-kecil? Makan gula-gula? Makan kacang-kacang? Adakah yang ni pun termasuk dalam larangan tadi? Ataupun dia lebih umum, ataupun dia lebih spesifik? Maksudnya, makanan yang macam mana? Makanan tu semua jenis makanan ke?
Kan ada serta-serta makanan yang boleh makan berdiri, ada makanan yang tak boleh makan berdiri. Kemudian jangan makan berdiri. Berdiri pula, apa maksud berdiri? Kalau bercangkung, adakah tu dikira masuk dalam larangan juga ataupun terlarang? So semua-semua ni perbahasan tentang satu-satu kalimah ni dan apa mesej dia yang kita boleh dapat daripada perkataan-perkataan ni, yang ni dah dipanggil sebagai ilmu hadis riwayat. Yang kita panggil hari ni sebagai ilmu hadis lah. Bila orang sebut pasal hadis, contoh ada pengajian kitab 40 hadis Imam Nawawi. So 40 hadis Imam Nawawi tu telah ada cerita pasal riwayat lah. Cerita pasal riwayat. Apa makna-makna dia, syarah pada setiap perkataan-perkataan tu, itulah dia. Yang ini biasa orang Melayu kita, orang Nusantara kita, bukan Malaysia je, orang Indonesia, orang-orang Nusantara ni biasanya memang kita bagi penekanan yang banyak pada ilmu hadis riwayat. Sebab daripada dia lah kita keluarkan hukum hakam, kita keluarkan halal haram, kita keluarkan yang mana yang boleh, yang mana yang tak boleh kan. Tapi yang jarang orang kita ketengahkan ataupun yang jarang orang kita bagi fokus adalah bahagian lagi satu, kategori lagi satu daripada ulum hadis, iaitu ilmu hadis yang dipanggil sebagai dirayah. Ilmu hadis dirayah ni fokus dia adalah pada sanad. Sanad ni yang kita sebut tadi, chain of narrator tadi, para penyampai hadis tadi. Fokusnya adalah pada para penyampai hadis ni. Okey, jadi sanad ni dengan fokus yang pada para penyampai hadis ni, yang inilah yang jarang orang bagi fokus. Dan yang ini jugalah yang dipanggil pada hari ini, dia macam nama asalnya adalah ilmu hadis dirayah. Tapi lepas tu seolah-olahnya jadi macam orang panggil apa? Jadi terkenal dengan nama mustalah hadis, ulum hadis. Yang itu bila orang kata okey, ini apa, kelas pengajian ulum hadis. So maksud ulum hadis kat situ adalah kelas pengajian ilmu hadis dirayah lah. Bila orang kata sama juga kelas mustalah hadis. Sebenarnya itu adalah ilmu hadis dirayah. Dia adalah bercerita tentang istilah-istilah hadis, bercerita tentang macam mana, kita dah cerita tadi kan, sanad tu kan, macam mana hadis tu sampai, adakah di sana ada contoh, dia ni tak dengar daripada orang sebelum dia, dan lain-lain. So itu ilmu hadis dirayah. So ni saya bagi dia punya takrifan. Takrifan dia adalah, ni takrifan yang macam sahabat-sahabat boleh tengok dekat dalam slide. Ilmu hadis riwayah ni dia adalah ilmu yang macam kita kata tadi, membincangkan berkenaan makna yang difahami daripada lafaz-lafaz hadis. Dia bincang tentang makna yang boleh kita faham daripada lafaz hadis. Makna, kemudian dia bincang juga tentang mesej. Macam kita kata tadi lah, jangan makan berdiri, itulah contoh paling dekat. Dia bincang pasal makna dan mesej. Apa yang Nabi nak sampaikan daripada kalam tersebut. Kemudian dia juga bincang pada benda-benda yang disampaikan tu, dia dilihat daripada sudut adakah dia sesuai ataupun bukan, macam nak cakap Muhammad, dia kata macam ni, bukan, mesej ataupun makna tadi dia mesti terbina daripada kaedah bahasa Arab. Kaedah-kaedah bahasa Arab maknanya contoh, bila Nabi kata jangan tadi lah, jangan makan berdiri. Jangan tersebut difahami orang Arab bila faham perkataan jangan, macam kita lah, jangan tu boleh jadi tak boleh buat langsung, ataupun boleh jadi dilarang, tidak disukai, tapi boleh buat. So dia syarahan ataupun kefahaman lafaz-lafaz dan mesej ni mestilah berdiri daripada kaedah-kaedah bahasa Arab, bukan kaedah-kaedah bahasa Melayu. Maknanya nak tak nak, orang yang nak belajar ataupun orang yang nak kuasai perbahasan ilmu hadis riwayah, dia kena kuasai juga ilmu-ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab luas lah, banyak lah. Antara yang sukar untuk kita kuasai selain daripada nahwu dan saraf ataupun tata bahasa dia adalah ilmu balaghah. Balaghah ni ilmu retorik dia, ilmu orang panggil literature bahasa Arab. So ilmu literature bahasa Arab ni, itu pun perlu dikuasai, baru kita boleh kira keluarkan makna dan mesej yang tepat daripada hadis-hadis Nabi. Okey, tak cukup dengan dibina daripada asas bahasa Arab, daripada kaedah-kaedah bahasa Arab, dia juga perlu dibina daripada prinsip-prinsip syariah. Maknanya kefahaman mesej-mesej makna-makna yang ada dalam hadis ni tak boleh ikut suka kepala otak kita, tak boleh ikut suka hawa nafsu kita. Dia mesti berdiri atas prinsip-prinsip syariah. Maknanya dia tak bercanggah dengan prinsip-prinsip syariah.
Mesej-mesej tadi, makna-makna yang kita keluarkan daripada hadis tu tak boleh bercanggah dengan prinsip-prinsip syariah. Dan begitu juga, dia perlu diselaraskan dengan zaman dan keadaan Nabi, keadaan wahyu tu turun. Maknanya, mungkin zaman kita, dia dah tak macam tu. Benda yang ada zaman Nabi dah tak sama macam zaman kita. Contoh zaman Nabi, Nabi naik unta. Zaman kita, orang dah tak naik unta kan. So, jadi benda-benda tu perlu disesuaikan juga. Ni mesej makna tadi perlu disesuaikan dengan hal keadaan yang ada di zaman Nabi. So, itulah ilmu hadis riwayat. Basically, dia adalah ilmu yang bincang tentang apa dia, makna dan mesej yang Nabi sampaikan. Yang kita kena faham daripada apa yang Nabi cakap. Yang kita boleh ambil faedah daripada dia. Itulah yang dipanggil sebagai ilmu hadis riwayat. Ini komponen satu komponen, satu bahagian yang kita panggil tadi sebagai salah satu daripada ilmu ulum hadis. Kedua, kita ada ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis dirayah, ini dia punya definisi. Definisi dia adalah ilmu yang dibahaskan pada dia berkaitan bagaimana bersambung hadis dengan baginda. Perbahasan dia adalah macam mana hadis tu daripada Rasulullah boleh sampai pada kita. Itu ilmu hadis dirayah. Macam mana hadis daripada Nabi boleh sampai pada kita. Okey. Daripada sudut melalui aspek hal keadaan perawi-perawinya, hal keadaan rawi tadi ataupun perawi-perawi tadi, hal keadaan dalam contoh kita tadi, hal keadaan A, hal keadaan B, hal keadaan C. Kes tadi A, B, C ni masing-masing cerita pasal kebakaran. So mungkin tak ada apa-apa isu sangat. Tapi kalau dalam hadis dia melibatkan halal haram. Kalau sabit ataupun kalau betul A ni orang yang boleh dipercayai, B pun orang yang boleh dipercayai, C pun macam tu, maka hadis tadi diterima. Bila hadis tu diterima, kita boleh keluarkan hukum hakam. Kita boleh halalkan benda yang ragu-ragu dengan hadis tersebut. Kita boleh hukumkan dia haram. Kita boleh hukumkan sesuatu dengan haram. So dia lagi besar daripada cerita kebakaran. So dia lagi, orang panggil apa, dia lagi berat lah. Perbahasan dia lagi berat. Okey. Daripada sudut kita kata tadi, daripada sudut perawi-perawi. Perawi-perawi ni orang-orang yang sampaikan tadi, narrator tadi, daripada sudut penguasaan ataupun dhabit. Dhabit ni dia penguasaan orang tu pada hadis dia. Maknanya, contoh, kita ada seorang, kita bagi contoh tadi lah. B contohnya. B, dia ni hafal 10,000 hadis. Hafal 10,000 hadis ni semua dalam kepala. Dia baca, dia hafal macam dia baca Qul Huwallah. Macam tu. Memang lancar habis. Okey. Daripada 10,000 ni, bila orang check, bila orang semak, bila orang minta dia, orang lain pun hafal hadis juga kan. So orang pun minta hadis kat dia. Dia pun sampaikan hadis. Bila sampai ke hadis, kita dapati 1,000 daripada 10,000 hadis dia tadi ada masalah, ataupun 1,000 daripada hadis dia tadi ada isu sikit. Dia tersilap sebut nama orang yang dia ambil, dia tersilap sebut pada matan apa semua. Okey, jadi benda-benda yang isu ni dalam 1,000 hadis. Baki lagi 9,000 daripada hadis dia hadis 10,000. 1,000 ada masalah. Dia ada lagi 9,000 hadis. 9,000 hadis ni semua tak ada masalah. Dia hafal sebiji-sebiji. Dia tak ada beza bercanggah dengan orang lain ke apa, tak ada. Memang dia hafal sebiji-sebiji. So waktu tu, daripada 1,000 yang ada masalah ni, maknanya 10,000 ni, 1,000 yang ada masalah mungkin 10% je. Jadi dia ni terpercaya. Whereas kalau bertukar pula situasi, dia ni hafal 5,000 hadis. Tapi dia salah 500. So lagi banyak lah. Lagi banyak lah percentage dia kan. Dia salah 1,000 daripada 5,000 hadis. So lagi bermasalah. So dekat situ yang kita masukkan sebagai penguasaan daripada hadis-hadis dia. Penguasaan dia tu macam mana pada hadis-hadis dia? Adakah dia kuasai 50%? Adakah dia kuasai penuh hadis-hadis dia? So tu dia panggil tobit. Jadi ilmu hadis riwayat ni dia pandang, dia adalah perbahasan mengenai perawi-perawi ni daripada sudut tobit dia, daripada sudut penguasaan daripada hadis-hadis dia. Kemudian daripada sudut keadilan dia, adakah orang yang contoh yang kita bagi tadi, adakah contoh B ni, dia ni, adakah dia ni orang yang adil, yang boleh disifatkan sebagai adil? Itu apa? Dia ni tak buat dosa besar. Kita tak pernah dengar yang B ni pernah berzina contoh. Okey. Ataupun B ni, adakah dia ni minum arak?
So benda-benda yang macam ni akan menjejaskan keadilan dia. Bila menjejaskan keadilan dia, maka periwayatan dia ditolak. Jadi perbahasan ilmu hadis dirayah ni dia lihat pada dobit tadi, penguasaan daripada hadis dan pada dia tu sendiri. Adakah dia ni boleh pakai? Boleh guna ke tak boleh guna? Dia ni kita boleh terima ke hadis dia? Ke dia ni penipu? So tu satu part yang dipanggil sebagai adalah. Kemudian daripada aspek bagaimana hal keadaan sanad. Hal keadaan sanad, kita dah bincang pasal perawi, kita nak tengok hal keadaan, perawi dah ada. A, B, C dah ada. Kita nak tengok hal keadaan A, B, C tu ada tak? Tengah-tengah tu macam kita panggil apa? Terputus. Contoh B tak dengar daripada A pun sebenarnya. Tapi B dengar daripada orang lain. Tapi dia orang panggil apa? Dia tukar ataupun dia cover sebab orang lain yang dia dengar tu dhaif, dia cover. Dia kata dia dengar daripada A. Itu pun boleh jadi juga. Jadi ilmu hadis dirayah ni dia bincang pasal benda-benda ni semua. Macam tu lah. Saya minta maaf kalau macam pening ke apa ke. Tapi basic asas dia adalah perbahasan tentang macam mana hadis tu bersambung. Itu ilmu hadis dirayah. Whereas ilmu hadis riwayah adalah perbahasan pada apa makna dan mesej yang ada pada hadis. Okey, kita fokus pada ilmu hadis dirayah je. Lepas-lepas ni dah tak berat lah. Dah tak berat macam tadi. Kita fokus pada ilmu hadis dirayah je. Yang mana ilmu hadis dirayah ni yang dipanggil sebagai ilmu alat tadi ataupun ilmu mustalah hadis. Okey, pengasas. Ni kita laju-laju je. Pengasas ilmu ulum hadis ni, dia maksud pengasas kat sini bukan dia orang yang pertama sekali terfikir untuk buat ulum hadis ataupun untuk susun istilah-istilah hadis, tak, bukan dia. Sebabnya Ar-Rawmah Hurmuzi ni, Al-Imam Ar-Rawmah Hurmuzi ni, dia meninggal tahun 360 Hijrah, which is kurun keempat. Tapi kalau kita tengok dalam kitab-kitab macam contoh kitab Imam Tirmizi, kitab Imam Bukhari yang ada kat tangan kita kan, Sunan Imam Tirmizi, kita ada Sahih Bukhari, kitab-kitab ni semua dah ada dah istilah-istilah hadis ni. Dah ada dah istilah sahih, dah ada dah istilah dhaif, dah ada dah istilah hasan, dah ada. Jadi Imam Ar-Rawmah Hurmuzi bukannya pengasas yang kira dia yang first kali create benda tu, tak. Dia orang yang pertama bukukan. Itu lebih tepat. Dia adalah orang yang pertama kumpulkan jadi satu buku. Itu yang dipanggil sebagai pengasas. Pengasas ni maksud dia yang membukukan dia jadi satu buku. Sedangkan sebelum-sebelum tu dah ada dah. Dah ada dah istilah-istilah ni. Tapi semua dalam kepala. Dalam kepala masing-masing tahu. Tapi tak ada siapa yang tulis dan bukukan. Sampailah Imam Ar-Rawmah Hurmuzi datang. Okey, nama beliau adalah Abu Muhammad. Abu Muhammad ni kunyah lah. Kunyah ni macam kalau dalam bahasa kita orang panggil digunakan untuk, ini orang tak guna sampai sekarang kunyah ni. Kunyah ni dia guna untuk addresskan orang tu dalam bentuk yang macam kita hormat orang tu. Contoh macam zaman kita ataupun Malaysia kita panggil tuan, encik, macam tu lah. Tapi Arab dia guna laqab. Dia guna kunyah. Maaf. Dia guna kunyah Abu Muhammad. So mungkin Abu Muhammad ni maksud dia adalah Muhammad tu adalah anak yang pertama dia, anak sulung dia. Jadi dia dinamakan dengan nama Abu Muhammad, bapa pada Muhammad. Abu Muhammad. Nama sebenar dia adalah Hasan. Hasan bin Abdul Rahman bin Khallad Ar-Rawmah Hurmuzi. Yang dia ni terkenal dengan nama Khallad, nisbah pada atuk dia. Orang kalau tuan-tuan belajar ataupun kalau tuan-tuan cari, tuan-tuan akan jumpa nama dia adalah Ibnu Khallad. Dia terkenal dengan nama Ibnu Khallad. Ibnu Khallad. Sedangkan Khallad tu nama atuk dia. Dia macam lebih kurang lah macam Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nama sebenar dia adalah Muhammad. Nama ayah dia Idris, bukan Khallad. Dan nama ayah dia bukannya Syafi', nama ayah dia Idris. Tapi Syafi' ni salah seorang daripada atuk dia. Atuk dia yang kelima, yang keempat macam tu lah. Jadi nama dia Muhammad bin Idris bin sekian-sekian sampai bin Syafi'. Tapi dia dinisbahkan pada atuk dia. Dia terkenal dengan nama Asy-Syafi'i. Sedangkan nama dia Muhammad. Macam tu juga macam ni. Nama dia adalah Muhammad, nama dia adalah Hasan. Tapi dia terkenal dengan Ar-Rawmah Hurmuzi Ibnu Khallad. Ibnu Khallad nisbah pada atuk dia. Ar-Rawmah Hurmuzi ni pula adalah kampung dia dibesarkan. Dan kalau tak silap dia meninggal pun dekat Rawmah Hurmuz kan. Rawmah Hurmuz ni belah-belah Tantan tu lah. Belah-belah Iran sana tu. Belah-belah Iraq. Okey. Al-Farisi
nisbah pada Parsi, Persian. So bila orang Faris, bila orang Persian, kita tahu lah dia bukan Arab. Dia bukan Arab. Tapi Arab ni, kalau yang bukan Arab, dia orang panggil Ajam. Dia orang ada istilah, dipanggil Ajam. Selain daripada Arab tu dipanggil Ajam. So dia ni Ajam. Dan dia juga pernah jadi Qadi. So dia dipanggil juga dengan nama Al-Qadi. Tapi yang famousnya, kalau kita belajar ilmu ulum hadis ke, kalau kita baca apa-apa, orang yang bercerita pasal ilmu ulum hadis, tahu-tahu akan jumpa nama dia adalah Ar-Ramah-Hurmuzi lah, pengasas ni. Okay, dia dikenali sebagai Ibn Khallad, penyair para Ajam. Dia terkenal dengan penyair para Ajam. Dia ni direkodkan dalam sejarah bahawa dia banyak sangat menulis buku-buku tentang syair. Dia banyak bersyair dan dia bukukan syair-syair dia. Tapi dalam masa yang sama, dia selain dia kuasai ilmu syair ni, dia kuasai juga ilmu hadis. Which is kita boleh tengok dalam dia punya magnum opus dia yang disebutkan ni. Iaitu nama dia Al-Muhaddis Al-Fasil Bainar Rawi Wal Wa'i. Muhaddisul Fasil ni dikenali sebagai kitab pertama yang kumpulkan mustalah-mustalah hadis jadi satu buku. Yang kemudian barulah orang-orang lain ikut lepas dia. Saya tak sertakan sekali tarikh ataupun orang panggil apa? Sejarah ilmu hadis ataupun sejarah ilmu ulum hadis ni macam mana. Sebab pada saya macam benda tu bukan ruang dia dekat sini. Dia penting tapi bukan ruang dia dekat sini. Cukup kita kenal pengasas dia siapa. Pengasas dia adalah Al-Imam Ramah Hurmuzi. Iaitu seorang penyair yang bukan Arab, yang dia mahir dalam bidang syair, dia mahir dalam bidang bahasa Arab, dan dia mahir juga dalam bidang hadis, ataupun yang lebih fokus adalah bidang ilmu ulum hadis. Okey, itu pengasas. Kita nak sempurnakan lagi Mabadi' Asyarah, kita kena tahu juga hukum. Apa hukum belajar ilmu ulum hadis? Hukum dia yang tulis kat situ lah, dalam kertas kecil tu, fardu kifayah. Hukum dia adalah fardu kifayah. Fardu kifayah untuk kita belajar ilmu ulum hadis. Dan dia sangat-sangat penting, macam kita kata tadi, sebab dengan kita belajar ilmu ulum hadis, barulah kita boleh faham. Bukanlah faham sebenarnya. Barulah kita boleh kenal dengan hadis. Sebabnya macam ni. Basic dia macam ni je. Kalau ada sahabat-sahabat yang berminat nak baca hadis, nak faham hadis, kita akan baca ataupun kita akan buka buku-buku yang ada dekat tangan kita lah. Kalau kita pergi kedai buku, kita tengok slot hadis ataupun bahagian hadis. Kalau ada lah bahagian hadis, mesti ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kita ambil Sahih Bukhari contohnya. Ambil Sahih Bukhari, buka Sahih Bukhari, kita akan jumpa hadis dan kita akan jumpa benda-benda lain. Istilah-istilah. Jadi yang istilah-istilah semua ni, kita takkan boleh faham, melainkan dengan kita kena belajar ilmu ulum hadis. So dekat situlah kalau kita nak faham hadis, maka jadi wajiblah untuk kita belajar juga ilmu ulum hadis. Baru kita boleh faham dengan fahaman yang betul. Baru kita boleh, orang kata apa, baru kita boleh percaya dengan apa yang kita faham. Kalau tak, kita sekadar agak-agak teka-teka. Kalau betul, Alhamdulillah. Kalau tak betul, jawablah kan. Macam tu. Tapi bila kita dah belajar ilmu ulum hadis, barulah kita boleh confirm. Oh, bila orang kata hadis ni dhaif, oh, kita tahu, oh dhaif ni maksud dia macam ni. Maksud dia tak cukup syarat sahih. Oh, so maknanya ada problem dekat sini. Kita boleh analisis pula kat mana yang problem. So inilah yang dipanggil sebagai hukum dia asasannya adalah fardu kifayah. Tapi dia boleh jadi fardu ain. Dia boleh jadi fardu ain bila kita nak belajar ilmu hadis atau kita nak kuasai hadis. Dia boleh jadi fardu ain. Terus. Nama dia ada banyak lah. Macam yang kita sebut tadi, ilmu ulum hadis tu, nama dia yang lain adalah mustalah hadis. Nama dia juga adalah ilmu hadis dirayah. Tapi di sana adalah perbezaan sebenarnya. Macam kita kata tadi, ulum hadis ni dia adalah cabang kepada, dia adalah satu nama untuk cabang-cabang ilmu hadis yang bergabung. Antara salah satu cabang tu adalah ilmu hadis dirayah, yang mana sama juga dengan mustalah. So macam nama ni adalah nama yang terkenal lah, nama yang terkenal untuk ulum hadis. Maknanya kalau zaman kita orang kata ulum hadis, itulah maksud dia. Dia adalah mustalah hadis dan dia adalah ilmu hadis dirayah. Tapi untuk macam realiti dia, ilmu hadis dirayah ni adalah pecahan daripada ilmu ulum hadis. Arab jelas lah. Okay, dah nak habis dah.
Tujuan belajar. Ni yang terakhir lah. Tujuan belajar ilmu ulum hadis. Tujuan dia kita boleh pecahkan pada dua lah. Tujuan duniawi ataupun tujuan duniawi ataupun tujuan ukhrawi. Betul tak? Dan kita boleh sebut macam-macam tujuan. Kita boleh sebut macam-macam tujuan. Saya boleh sebut macam-macam tujuan. Tuan-tuan pun mungkin boleh. Kalau kita duduk kejap, ambil masa 5 minit, kita fikir, kita akan dapat macam-macam tujuan. Kenapa kita belajar ilmu hadis ataupun ulum hadis. Tapi yang paling utama adalah dengan belajar ilmu ulum hadis inilah kita dapat kenal yang mana yang sahih, yang mana yang tak sahih. Kita banyak baca, kita banyak tengok dalam Twitter, kita tengok dalam Facebook, kita tengok merata-rata orang cakap hadis ni sahih, hadis ni tak sahih, orang cakap hadis ni palsu. Tapi kita macam, kenapa yang ini kata hadis ni dhaif, tapi yang sana pula kata hadis ni sahih? Macam mana tu? Sedangkan sahih dengan dhaif jauh beza dia. So bila kita belajar ilmu ulum hadis, kita akan tahulah apa dia beza antara yang sahih dengan yang bukan sahih. Which is itulah dia punya, orang panggil apa, matlamat utama kenapa kita belajar. Belajar ilmu ulum hadis untuk bezakan yang sahih dengan yang bukan sahih. Bezakan yang sahih, yang boleh amal dengan yang tak boleh amal. Tu belajar ulum hadis punya tujuan. Selain tu, kalau tujuan-tujuan ukhrawi, kita boleh katalah berhias dengan adab-adab nabawi. Kita nak berhias dengan akhlak Nabi. Kita nak berhias dengan akhlak Nabi, kita kenalah sebelum kita beramal, kita kenalah beramal dengan hadis Nabi kan. Tapi sebelum kita beramal dengan hadis Nabi tu, kita kenalah confirmkan dulu, betul ke hadis ni boleh diterima? Ke hadis ni hadis palsu? So daripada situ, nak berhias dengan adab-adab nabawi ke apa semua, kita kena dulu tahu yang mana yang sahih, yang mana yang tak sahih, yang mana yang boleh amal, yang mana yang tak boleh amal. So dekat situlah pentingnya belajar ilmu ulum hadis. Dan suka untuk saya sebutkan untuk kita sama-sama sentiasa pasang kat dalam diri kita untuk perbagaikan niat. Bila kita belajar ilmu ulum hadis ni, yang kita dah tahu dah kan, antara tujuan-tujuan belajar dia nak bezakan yang sahih dengan yang selainnya, nak berhias dengan adab-adab nabawi. Sangat-sangat digalakkan, para ulama galakkan untuk kita pelbagaikan niat. Untuk bila kita belajar sesuatu ilmu tu, kita banyakkan niat. Dalil diorang pada benda ni adalah pada hadis Nabi yang Sayyidina Umar sebut. Dia dengar daripada Nabi SAW, Nabi kata, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu bermula dengan niat. Kemudian Nabi terangkan apa maksud bermula dengan niat tu. Nabi kata, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap seseorang tu dengan apa yang diniatkan. So maknanya, kita boleh faham, para ulama faham daripada ayat dan setiap seseorang tu dengan apa yang diniatkan ni adalah setiap satu niat ataupun setiap satu amalan yang kita buat dengan niat yang satu, dengan satu niat, kita dapat satu. Kita dapat apa yang kita nak tu. Maknanya kita buat satu amalan, kita niatkan dengan satu niat, kita akan dapat pahala. Kita akan dapat amalan tu. Jadi bayangkan kalau kita banyakkan niat. Kita belajar ilmu ulum hadis, kita niatkan untuk kita belajar ni lillahi ta'ala. Kita belajar ni juga kita niatkan supaya kita dapat bezakan yang sahih dengan yang selainnya. Kita belajar juga supaya kita boleh berhias dengan adab-adab nabawi. Kemudian kita niat juga supaya kita boleh jadi orang yang benteng pertahanan kepada orang-orang yang tak puas hati dengan hadis-hadis Nabi, geng-geng yang nak jatuhkan hadis Nabi. So semua niat ni, pelbagaikan niat ni, lagi banyaklah pahala yang kita dapat. Last sekali saya nak tutup dengan satu hadis daripada Sayyidina daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang dikeluarkan oleh Sayyidina Al-Imam At-Tirmizi dalam Sunan Tirmizi. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dia kata dalam nilai macam tuan-tuan boleh tengok dekat slide ni, sami'atun Nabi SAW yaqul naddarallahu mra'an, semoga Allah mengindahkan, mencantikkan muka orang-orang yang sami'a minna syai'an, mereka dengar daripada aku satu benda. Mereka dengar daripada aku, syai' ni maknanya dalam konteks kita hadis lah, yang dengar daripada aku, daripada kami Nabi lah, daripada Nabi, syai'an, satu-satu perkara, faballaghahu, kemudian dia sampaikan kepada orang yang lain selepas dia. Dia dengar daripada Nabi, dia sampaikan kepada orang selepas dia. Kama sami'a, macam mana dia dengar? Dia tak tekuk tambah, dia tak ubah-ubah. So orang-orang ni Nabi doakan dia dengan diindahkan wajah dia. Kemudian Nabi kata, farubba muballaghin au amin sami'. Barangkali barangkali orang yang disampaikan pada dia hadis tu, orang yang dengar lah. Orang yang fulan ni cerita ataupun orang yang dia ni cerita sampai ke hadis,
lebih faham daripada orang yang dengar daripada Nabi. Maknanya dia dengar hadis daripada Nabi, kemudian dia sampai kepada orang lain. Ada kemungkinan orang yang dengar tu lebih faham daripada dia yang dengar daripada Nabi. So dekat dalam hadis ni, Nabi SAW janjikan ataupun doakan kepada orang-orang yang sampaikan hadis ni dengan diindahkan wajah dia. Diindahkan wajah dia pada hari kiamat nanti. So dekat sini tunjuk satu fadilat ataupun keutamaan orang-orang yang belajar ilmu hadis. Walaupun Nabi kata ada kemungkinan orang yang lepas tu lebih faham daripada dia yang dengar. Tapi still kelebihan tu dapat pada dia juga, iaitu dia diindahkan wajah dia. Dan banyak lagi lah dia hadis yang bercerita tentang fadilat orang-orang yang mendengar dan menyampaikan hadis. Jadi hadis ni diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam sunan dia dan dihukumkan dengan hasan sahih. Dan hadis ni disebutkan para ulama agak sebagai hadis mutawatir. Mutawatir makna. Maknanya hadis ni sampai tahap mutawatir ni kita nak bahas kat sini lah, tapi dia sampai tahap yang kita boleh kata 100% daripada Nabi SAW hadis ni. So wallahu alam, itu yang terakhir dalam slide saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahil alamin. Kalau ada soalan ke apa ni macam mana, saya serahkan balik pada pengurusi majlis lah. Okay. Alhamdulillah. Terima kasih kepada pembentang kita Ustaz Ismail atas penerangannya terhadap asas lah, kita panggil asas pengenalan kepada ilmu ulum hadis. Berharap dengan pembentangan tadi peserta semua dapatlah berkenalan dengan ilmu ulum hadis. Walaupun tak dapat 100%, tapi dapat gambaran awal tentang ulum hadis pun cukup baik dah. Lepas ni kita akan ke marhalah seterusnya, kita akan belajar pula ilmu ulum hadis. Okey. Seterusnya kita membuka persoalan. Mana-mana yang ada soalan boleh raise hand lah, ataupun angkat tangan, ataupun boleh komen ke sini admin. Kita ada dua pilihan lah, sama ada okey. Okey, kita ada dua pilihan, sama ada angkat tangan ataupun saya pilih di ruangan komen. Silakan. Dia ada dua je, sama dia betul-betul jelas ataupun tak faham pun. InsyaAllah faham. InsyaAllah faham eh. Okey, ada soalan daripada Syafiqah Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak minta pandangan Ustaz berkaitan dengan hadis maudhu' yang tersebar luas dan disampaikan oleh golongan yang berilmu. Okay, itu soalan dia, Ustaz Ismail. Mungkin jawapannya agak panjang ni Ustaz. Jawapannya panjang. Soalan yang sahabat kita tanya, komen ataupun pandangan berkaitan dengan hadis maudhu'. Jadi macam kalau untuk ada sahabat-sahabat yang mungkin tak tahu lagi maksud maudhu' tu adalah palsu lah. Jawapan untuk soalan ni panjang sangat. Sebab kita kena tahu dulu apa dia hadis maudhu' sebelum kita cerita pasal dia. Sebab kadang-kadang saya cuma nak sentuh satu je lah kot mungkin. Sebab kadang-kadang orang hadis maudhu' ni, dia sebenarnya hadis maudhu' ni dia bukan semua yang dikatakan maudhu' ataupun bukan semua yang dikatakan palsu tu palsu. Di sana ada hadis-hadis palsu yang disepakati, yang orang panggil apa, mujma' alaih ataupun muttafaq alaih, yang disepakati hadis tu palsu. Maknanya tanyalah orang mana-mana, tanyalah ulama' mana-mana, semua kata hadis palsu. Ada lagi satu bahagian yang mana dipanggil sebagai hadis yang dia dihukum palsu oleh sebahagian para ulama'. Adapun sebahagian lain, dia orang tak kata hadis tu sampai tak palsu. Dia orang tak tergamak nak kata hadis tu palsu. Maknanya diorang dah cek, diorang dah nilai semua hadis ni, akhirnya diorang sampai pada tahap hadis ni tak sampai tak palsu. Dia masih ada lagi bunyi-bunyi nubuah, ataupun dia masih ada lagi isyarat-isyarat nubuah tu yang menunjukkan bahawa hadis tu ada kemungkinan daripada Nabi. Walaupun bila dicek-cek mungkin hadis tu dhaif yang sangat berat, tapi tak sampai tak palsu. Okay, jadi kalau nak bincang pasal hadis maudhu', kita kena tentukan dulu yang mana satu.
hadis maudhu' ni, yang dikatakan maudhu' ni, dia palsu dalam tahap yang mana? Yang disepakati ke yang tak disepakati? Saya boleh bagi macam ni je, konsep umum dia untuk kita faham maudhu' ni. Hadis maudhu' ni, nisbah daripada Nabi 0%. Maknanya dia tak ada langsung, dia bukan daripada Nabi, 0%. Ada pun hadis yang lain, yang kita kata dhaif, yang kita kata sebagai dhaif ringan, dhaif berat. Hadis-hadis ni semua, nisbah dia ada nisbah. 10%, mungkin 5% daripada Nabi. Tapi masih ada. Jadi, walaupun dia ada sikit nisbah daripada Nabi, kita tak boleh nak kata hadis tu palsu. Sebab ada lagi nisbah daripada Nabi. Ada kemungkinan dia daripada Nabi. Sebabnya kalau penipu pun, kita jumpa perompak contohnya kan. Perompak ke, dia ni pembohong ke, kita tahu dia ni pembohong, terkenal dengan pembohong. Tapi takkanlah dalam semua dia cakap sepanjang hidup dia, semua bohong. Mesti ada dia cakap betul tak? Jadi macam tu juga isu dia. Bila hadis tu dikatakan palsu, hadis tu palsu. Tapi kalau palsu memang 0%. Tapi kalau hadis tu dikatakan dhaif berat, ataupun sebagai ulama kata palsu, ada lagi kemungkinan hadis tu benar. Faham tak? Harap-harap jelas lah. Saya, kalau kita nak bincang pasal hadis palsu ni, banyak lagi lah. Kita akan bincang untuk marhalah seterusnya lah. Hanya kalau kita baca buku ulum hadis yang akan datang nanti, kita akan faham apa yang dimaksudkan dengan palsu, macam mana palsu ni, apa dia punya petanda-petanda hadis tu palsu, dia ada petanda-petanda dia, apa dia punya jenis-jenis hadis palsu. Itu semua kita akan bincang nantilah kemudian-kemudian. Cuma macam itulah untuk jawab soalan yang pertama tadi. Okey, Pengerusi Majlis. Okey, terima kasih. Untuk pengetahuan yang bertanya dan juga semua, sebenarnya kita di Liqa Asy'ariyah pernah membentangkan tentang hadis dhaif. Dan kita boleh lihatlah di YouTube, ada rakamannya yang diletakkan di YouTube, insya-Allah. Okey, soalan seterusnya agak menarik juga. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya dekat mana tempat ataupun platform dan dengan siapa untuk belajar ulum hadis dan berapa tempoh yang diperlukan? Dan sebelum belajar ulum hadis ni, apa perkara yang perlu dikuasai? Itu soalan dia. Wih, panjang. Dia satu soalan tapi ada 5-6 soalan kat dalam tu. Okey, kita cubalah jawab insya-Allah. Nak tanya dekat mana tempat ataupun platform dan dengan siapa untuk belajar ulum hadis. Saya tak pastilah Malaysia ni kita ada platform yang orang panggil rasmi bincang pasal hadis je. Sebab kalau kita lihat dekat negara Arab ataupun dalam komuniti penuntut ilmu Arab, diorang punya macam orang panggil apa? Macam diorang punya podcast sendiri, diorang punya group sendiri yang bincang pasal hadis je dalam tu. Kalau macam saya ada join kat dalam Facebook, diorang ada satu group tapi bahasa Arab lah. Muzakarah ilmu hadis. So dalam tu bincang pasal hadis. Bincang pasal macam-macam lah. Sama ada riwayah ke dirayah ke, diorang akan bincang dalam tu. So itu mungkinlah salah satu platform. Tapi kalau bahasa Melayu saya tak pasti ada ke tak. Mungkin kalau mungkin lepas-lepas ni mungkin kalau Liqa Asy'ariyah ataupun dapat sambutan yang baik ataupun banyak sahabat-sahabat yang macam teringin ke apa ke, mungkin boleh suarakan dekat Liqa Asy'ariyah ke. Mungkin diorang boleh sediakan platform tu kan. Kemudian dengan siapa untuk belajar ulum hadis? Dengan siapa tu saya pun tak boleh nak kata siapa. Sebab kita ada ramai lulusan yang belajar, yang lulusan hadis lah. Kita ada ramai. Tapi yang balik, kalau Azhar lah yang saya kenal, tapi yang balik betul-betul fokus pada hadis ke, yang memang abadikan diri dia dengan ilmu hadis ke, ini tak ramai lah. So saya nak sebut nama pun saya tak tahu siapa. Tapi macam tu lah, kita cuba. Saya pun cubalah. Mudah-mudahan apa yang saya dapat daripada Al-Azhar tu saya cubalah sampaikan, dan kita cubalah bina madrasah ni. Dulu kita ada ustaz, apa nama ustaz tu Tirmizi Center. Kita ada ustaz yang Tirmizi Center tu dulu. Kemudian ustaz tu meninggal lah. Jadi dah mungkin adalah sikit-sikit lah ustaz yang lain yang cuba macam untuk gagaskan madrasah hadis ni, tapi tak berapa terkenal sangat lah. Ustaz Adlin. Ustaz Adlin. Tapi macam tu lah. Ustaz Adlan. Ustaz Adlan tu macam pelik. Ustaz Adlin, siapa Ustaz Adlin? Ustaz Adlan, ya. Ustaz Adlan Abdul Aziz.
antara yang cuba gerakkan perkara ni. Tapi lepas tu tak ada lah. Bila dia dah meninggal, kira tokoh yang nak gerakkan benda ni tak ada dah. Kemudian dia jadi macam slow sikit. So macam dah susah dah kita nak jumpa orang yang bincang pasal hadis ataupun yang betul-betul fokus dia pasal ulum hadis lah terutamanya. Susah nak jumpa. Tapi kalau nak belajar pasal ilmu hadis riwayat, banyaklah. Tuan-tuan boleh tengok dekat kalau pergi Masjid Surau banyak kan, cerita pasal Riyadhus Salihin, cerita pasal hadis 40 Imam Nawawi, semua tu cerita pasal ilmu hadis riwayat. Tapi kalau ulum hadis, which is dalam konteks yang kita kata sebagai hadis riwayat ni, tak adalah, susahlah nak jumpa. Kemudian berapa tempoh yang diperlukan? Tempoh yang diperlukan ni basic dia, kalau dia tak ada tempoh yang tetap, tapi kalau kita dia ikut, kalau kita dapat kuasai kitab yang paling basic lah untuk ulum hadis, Matan Baikuniyah contohnya yang famous kan, Matan Baikuniyah ataupun kitab Nuzhatun Nazar. Dua tu dah cukup dah. Kita habis daripada awal sampai ke sudah tu, kita dah ada dah gambaran apa dia ilmu ulum hadis. Jadi sebab ilmu ulum hadis ni dia istilah, macam kita kata tadi, dia istilah. So bila sahabat-sahabat dah tahu istilah tu apa, dah settle lah, habis lah. Cumanya kalau kita nak jauh lagi, kalau kita nak mendalam lagi, istilah-istilah yang kita guna ni, kita hafal, kita simpan betul-betul, kita bawa pada kitab dia. Kita buka kitab hadis. Kita keluarkan istilah-istilah tu. Yang itu baru next level lah orang panggil. Tapi kalau sekadar nak belajar ulum hadis, sekadar nak kenal hadis, kenal ulum hadis supaya kita boleh belajar hadis, kita boleh kejar ilmu maqasid tadi, cukuplah sekadar kita habis buku-buku basic ni, dah selesai. Jadi dia tempoh dia kita tak boleh nak tahdid, kita tak boleh nak spesifikkan berapa lama. Tapi macam itulah. Apa yang perlu dikuasai sebelum belajar ilmu ulum hadis, dia sebab ilmu ulum hadis ni ilmu alat. Jadi kalau kita tujuan dia untuk belajar ilmu hadis. Jadi ilmu ulum hadis ni kalau yang betul-betulnya, sebab dia tulis dalam bahasa Arab, dengan konsep bahasa Arab lah, tu je lah. Kena pandai, kena at least faham bahasa Arab. Kalau tak faham bahasa Arab, jadi kita akan berpada dengan terjemahan lah. Bila kita berpada dengan terjemahan, tak samalah dengan kita ambil sendiri daripada sumber dia. Wallahualam. Macam tu lah. Harap jelas lah. Okay, insyaAllah jelas. Soalan daripada Iman Hakim ni saya tak akan bacakan lah sebab kita boleh tengok kembali rakaman yang Liqah Asy'ariyah sediakan 8.0 Liqah Asy'ariyah 8.0 ceritakan tentang hadis tauhid. Okay. Tapi saya akan bacakan soalan daripada Nazira. Dia tanya, apakah buku-buku yang mudah untuk difahami yang sebagai pemula lah? Mungkin Ustaz Ismail boleh terangkan. Buku-buku untuk soalan saudari Nazirah ni, saya boleh bagi rekomendasi tapi buku bahasa Arab. Sebab saya baru lagi balik Malaysia, macam saya baru habis, saya baru grad bulan 12 hari tu. Jadi kira macam bukanlah grad bulan 12 sebab kita tak ada grad pun. Tapi kira saya balik bulan 12 hari tu. Jadi macam baru 2-3 bulan saya kat sini. So saya tak berapa nak tahu sangat apa yang ada dekat bookstore sekarang lah, ataupun apa yang ada dekat kedai-kedai buku sekarang. Tapi rasanya banyak je orang yang tulis. Dan pada saya tak ada masalah pun kalau kita nak baca daripada mana-mana pun. Sebab kita ada banyak je terjemahan bahasa Indonesia, apa semua, macam-macam. So tak ada masalah pun. Tapi kalau recommended yang bahasa Arab, saya tak tahu ada terjemahan. Dan kalau ada terjemahan pun saya tak tahu tajuk dia apa. Saudari Nazira boleh buka buku yang dalam bahasa Arab dia, yang pengarang dia nama Mahmud Tahan. Syekh Mahmud Tahan. Syekh tu hidup lagi, ada kat Mesir, cuma dia dah uzur dah tua. Syekh Mahmud Tahan ni dia ada tulis kitab, nama dia apa nama dia? Asas Ulum Hadis macam tu lah lebih kurang. Ya ke? Bukan ada. Ya betul. Lagi satu tu macam yang kawan kita sebut. Buku-buku Syekh Abdul Majid. Syekh Abdul Majid Al-Ghawri, dia Syekh Arab tapi duduk kat Malaysia, mengajar dekat UIA kalau tak silap. Dia pun banyak tulis buku-buku yang bahasa Melayu. Taisir Musaladi, Yusim. Minta maaf, Yusim. Syekh tu mengajar kat Yusim. Dia banyak tulis buku-buku yang ni lah untuk musalah hadis. Memang fokus dia banyak pada musalah hadis. Nama buku Syekh Mahmud Tahan tu Taisir Ulum Hadis. Lebih kurang macam itulah tajuk dia. Tak apa, nanti kalau ni nanti kita akan minta pihak Liqah Asy'ariyah daurahkan ke apa ke, boleh kot benda-benda tu. InsyaAllah. Lagi? Teruskan pengurusi. Okey.
Mungkin soalan saya akan ambil yang kalau Banyak soalan tu. ambil yang ni lah, ambil yang ni Ustaz Ismail. Daripada Ahmad Azim nak minta terangkan tentang hadis muttafaq alaih. Ahmad Haziq. Ustaz boleh Atas. nak minta terangkan tentang hadis muttafaq alaihi. Ada jumpa. Okey, jumpa. Okey. Boleh tak nak minta terangkan tentang hadis-hadis muttafaq alaih. Hadis muttafaq alaih ni bahasa Arab lah maksud. Bahasa Melayu dia adalah hadis-hadis yang disepakati. Disepakati padanya. Disepakati padanya, siapa yang sepakat? Yang sepakat ni ada dua orang imam. Yang mana dua orang imam ni yang semua ulama daripada zaman diorang sampai zaman kita sekarang, tak ada siapa yang ragui diorang punya, kalau dia belajar ilmu hadis, dia takkan ragui dua orang imam ni. Yang memang kita kata memang Allah Subhanahu Wa Taala memang saja utuskan diorang ni untuk jadi orang yang bawa hadis Nabi ni sampai ke zaman kita. Jadi diorang dua ni dipanggil sebagai Imam Bukhari dan Imam Muslim. So muttafaq alaih ni adalah hadis yang disepakati dua-dua imam ni. Disepakati dua-dua imam ni maksudnya dikeluarkan diorang dua, okey, masing-masing. Macam ni Imam Bukhari dia ada kitab dia sendiri, betul. Kitab dia nama As-Sahih. Sahih Bukhari. Kemudian kita ada Imam Muslim. Imam Muslim pun dia ada kitab dia sendiri, nama dia kitab Sahih. Dua-dua ni tulis kitab Sahih. Okey, jadi kitab Sahih Bukhari dengan kitab Sahih Muslim ni dia ada banyak hadis. Bukhari dikatakan ada 7,000 lebih hadis. Muslim ada macam tu juga, lebih kurang 5,000 macam tu. Secara umum lah. So 7,000, 5,000 hadis ni, dua-dua ni cerita pasal sahih. Dua-dua ni sebuah hadis yang paling sahih. Tapi hadis-hadis yang disepakati antara Bukhari dan Muslim, Bukhari dengan Muslim dua-dua keluarga hadis tu, ni yang dipanggil muttafaq alaih. Muttafaq alaih ni kelebihan dia adalah hadis-hadis yang muttafaq alaih ni umat setuju ataupun para ulama semua setuju bahawa dia macam seolah macam ada ijma' lah, mengatakan bahawa hadis-hadis yang muttafaq alaih ni dia boleh yufid ilm, dia boleh bawa pada yakin, maknanya 100% daripada Nabi. Hadis yang dua-dua, hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, hadis yang sama Bukhari dan Muslim keluarkan, ni boleh dikatakan 100% daripada Nabi. Yang lain-lain dia bukan kalau yang tu 100%, yang lain-lain tu 90%, 50%, tak. Hadis-hadis yang sahih lain ni masih sahih. Tapi mungkin kita boleh kata nisbah ratio dia, mungkin kita boleh kata 95, 97, dia tak sampai 100. Tapi yang muttafaq alaih ni 100% daripada Nabi SAW. So macam tu maksud muttafaq alaih. Lebih kurang lah macam tu. Wallahu a'lam. Okey. Soalan seterusnya Ustaz. Apakah beza hadis dan juga asar? Soalan seterusnya. Hadis dan juga asar. Hadis dan asar sama. Hadis dan asar tu basically maksud dia sama. Cuma bila istilah zaman kita, istilah yang mutakhirin ni, istilah orang-orang yang lepas daripada zaman yang awal-awal macam Bukhari apa semua ni, dia orang spesifik kan. Hadis ni benda yang dinisbahkan kepada Nabi. Kita kata tadi, hadis ni semua yang dinisbahkan kepada Nabi tu dipanggil hadis. Tapi bila asar ni, dia adalah yang dinisbahkan kepada selain Nabi. Maknanya yang pada Nabi dipanggil hadis. Yang bukan pada Nabi, sahabat, tabi'in, ini dipanggil asar. Asar ni orang panggil tinggalan lah. So dia bukan hadis. Kalau ikut istilah yang sekarang, dia bukan hadis. Asalnya dia adalah yang orang panggil adalah tinggalan-tinggalan. Benda-benda yang dinisbahkan pada sahabat buat, sahabat makan ni, sahabat tinggal ni, bukan daripada Nabi. Tapi bila kita tengok, kita akan tahu bahawa okey, takkanlah sahabat buat ni. Okey, kalau benda-benda tu kan, contoh benda-benda yang bukan orang panggil benda-benda yang normal manusia buat. Amalan-amalan tertentu. Sahabat contoh dia ada solat spesifik. So benda-benda yang macam ni, solat spesifik semua ni, ini takkanlah sahabat pandai-pandai buat sendiri. Kan? Sahabat ni terkenal dengan dia orang punya sangat-sangat warak dan sangat-sangat suka untuk ikut apa yang Nabi buat. So takkanlah dia orang buat sendiri. So mestilah kat dalam kepala kita, mesti dia pernah tengok Nabi buat. So tu sebab dia buat. Tu sebab dia amalkan. So dekat situ jadilah asar ni ada sebagian ulama terima, ada sebagian ulama yang tak terima dia sebagai dalil. Macam itulah. Allah alam. Ada tak laju sangat lah, jelas kot. Jelas insya-Allah.
Okey, sebenarnya untuk asar juga Liqa'ah Asyairah pernah bentangkan pada Liqa'ah Asyairah 12.0. Nanti ada dekat YouTube. Boleh tengok situ lah. Okey, mungkin ni soalan terakhir kot. Mungkinlah sebab kita pun dah kesedukan dah pukul 11 di Malaysia. Betul. Sama ada kita nak baca soalan Ustaz Ismail boleh pilih lah sama ada baca soalan pada Majid Syazli ataupun Aini Wahida. Sebab soalan Majid Syazli macam kita perlu perbahasan akidah pula kan. Macam kita tapi macam tak sampai hati pula kita nak tinggal kan. Kita sebut je lah yang soalan apa saudara Majid Syazli ni. Ada semua kalam Allah atau kalam Nabi. Kita boleh kata basically dia kalam Allah lah. Cuma semua Allah kalam dia, kalau kita belajar dalam tauhid, kalam dia kidam apa semua kan. Jadi dia bukan dalam bentuk lafaz, dia bukan dalam bentuk huruf, tak. Dia bukan macam tu. Jadi disampaikan wahyu tu dalam hati Nabi, pada Nabi. Jadi Nabi lah yang menterjemahkan. Kita boleh kata macam mana? Nabi menterjemahkan syariat. Nabi menterjemahkan jadi bentuk yang kita boleh faham dalam lafaz yang kita boleh faham daripada perintah Allah. So jadi basically semua kalam Nabi tu kalam Allah jugalah sebenarnya, tak ada beza pun. Okay. Untuk soalan Saudari Nurul Aini Wahida, itu yang basic lah, tu yang saya boleh terangkan secara pendek lah. Nurul Aini Wahida pula dia kata boleh explain sikit tentang kitab Bulughul Maram dan nak beli di mana je kitab Bulughul Maram Arabik terjemahan. Kitab Bulughul Maram ni dia kitab yang, ini soalan terakhir kan, dia kitab yang himpunkan hadis-hadis ahkam. Hadis-hadis ahkam ni apa? Hadis-hadis ahkam ni adalah hadis-hadis yang daripada dia dikeluarkan hukum. Contoh, hadis-hadis yang cerita, contoh kita dalam solat, kita angkat takbir, betul? Kita nak masuk solat je, kita angkat takbiratul ihram. Okay, takbiratul ihram ni, daripada mana datangnya takbiratul ihram? So daripada situ, hukum takbiratul ihram tu, yang setiap dia nak solat kena buat takbiratul ihram tu, hukum tu, hadis dia bersandarkan pada hadis yang Nabi buat. Nabi lah yang buat tu, angkat takbir tu. Jadi tu sebab kita pun buat, lepas tu kemudian ni semua orang buat bila nak solat, angkat takbir. Dia datang daripada hadis. Hadis tu dihimpunkan dalam Bulughul Maram. Dan ada hadis lain lah. Cerita pasal tahiyat, cerita pasal semua benda lah. Puasa, zakat, semua ada dalam Bulughul Maram. Bulughul Maram ni, sebab nama dia adalah, ni lah, saya ada buku ni. Bulughul Maram ni nama dia Bulughul Maram. Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. So dia adalah buku yang cerita tentang dalil-dalil hukum akam. Tapi dia tak bahaskan dengan sanad, dia tak sebutkan sanad panjang-panjang, dan kelebihan dia, penulis Ibnu Hajar, dia hukumkan sekali hadis-hadis yang ada dalam ni. So kira macam kita tahu takbiratul ihram kena, tapi tapi kita tak tahu adakah hadis tentang takbiratul ihram ni sahih. So kita buka dalam ni, kita baca hukum Ibnu Hajar, kita tahu oh rupanya hadis tu sahih. Macam itulah dan seterusnya. Jadi nak beli di mana kitab Bulughul Maram ni, yang tu saya tak tahu sebab saya tak menjaga buku, so saya tak tahu. Tapi rasanya banyak je, terjemahan dia banyak. Bulughul Maram ni terjemahan dia banyak, dekat Malaysia banyak, dan dia memang diterjemahkan satu dunia lah, macam-macam bahasa ada, bahasa Inggeris ada. Jadi bolehlah dapatkan salah satu daripada tu. Kalau yang bahasa Arab, yang saya tahu yang paling elok ni lah kot, dia dengan pantauan daripada Syekh Syuaib Anur, Syekh Abdul Qadir Anur, silap anak dia rasanya macam tu lah. So yang tu yang paling yang ni yang orang kata apa, paling baik lah cetakan Darul Basyair. Tapi susah lah kalau pergi maktabah Arab, susah lah nak jumpa kot. Tapi macam tu lah. So harap-harap menjawab lah soalan saudara ini. Wallahu a'lam. Okay, Alhamdulillah. Okay, selesai sudah kita ke bengkel asas ilmu alat ulum hadis ni yang dibentangkan oleh Ustaz Ismail. Semoga kalian semua dapatlah input-input yang disediakan oleh Ustaz Ismail. Walaupun tidak banyak, cukup dapat gambaran. Okay. Dan untuk diingatkan kembali, esok ada satu lagi bengkel asas ilmu alat, iaitu ilmu usul fiqh. Dijemput untuk semua peserta-peserta yang hadir hari ini untuk hadir untuk esok hari, untuk kita kenal pula ilmu baru yang dinamakan ilmu usul fiqh. Kita 3 hari ni kita dapat kenal banyak ilmu. Alhamdulillah. Okay. Dengan itu maka berakhirlah kita punya bengkel hari ini.
Semoga segala yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala dan segala yang kurang itu datang daripada diri kita semua. Sekian, terima kasih.